Ketiga yang ditanya oleh Amiratul Husna. So ramai orang nama Husna ni. Kira rajin lah ni. Budak nama Husna ni nanti anak bagi nama Husna. Rajin buat kerja. Rajin tanya soalan. Buat kerja tak? Tak tahu. Okey. So, untuk soalan ni mirip kepada soalan yang tak boleh selesai tadi. Husna juga tanya tak salah saya. Nurul Husna kot. Okey. Cuma soalan ni boleh selesai ya. So saya akan tunjuk secara konsep macam mana nak selesaikan. So first kali kita extract dulu maklumat-maklumat asas yang ada. So basically dia adalah sebatang pipe. Sama macam tadi. Okay, dengan cuma sekarang ni dia kata inside the pipe ni sekarang ni ada steam yang sedang mengalir pada 280 degree Celsius. So ada temperature drop ke tak ada, dia tak cakap. Okay, kalau macam tadi dia ada cakap Dan kemudian dia kata pipe ni sekarang ni adalah sebuah pipe yang ada thickness. Okay, disebabkan kecil saya terpaksa pakai yang halus sikit. Okay, maksudnya kalau ni outer diameter of the pipe, kemudian dia akan ada satu layer of insulation, kemudian dia ada lagi satu layer of wall thickness, pipe wall thickness. Okay, so yang hujung tu adalah insulation. Okay, yang ini adalah insulation. Okay, dan yang ini adalah pipe thickness. Okay, kat tengah-tengah tu 280 degree Celsius. Okay, so kemudian dia maklumkan juga melalui soalan ni. Dia kata sekarang ni ada T surrounding. Allah, kecil pula. Okay, ada T surrounding pada 5 degree Celsius. Cuma dia kata sekarang ni heat loss daripada pipe ni adalah berlaku. Okay, berlaku macam mana? Berlaku dengan combination of H radiation plus H convection. Di mana kedua-dua ini diberikan oleh, biasanya kita tulis H combine lah. H combine. So diberikan oleh H combine. So H combine, soalan ni berikan kita H combine adalah bersamaan dengan 22 watt per meter square K. Okay, ni ambient. Okay, ambient luar. So lepas tu dia maklumkan juga kepada kita yang steam ni nanti bila dia mengalir dalam pipe ni, dia akan ada nilai H dia juga. Okay, kita letaklah H infinity 1. Di mana H infinity 1 diberikan bersamaan dengan 80 watt per meter square K. Okay, ni maklumat lagi. Apa lagi maklumat lain? Maklumat lain dia kata juga kat kita. Apa lagi maklumat dia bagi kat kita? Dia kata sekarang ni K untuk pipe. Okay, thermal conductivity untuk pipe diberikan oleh 0.15 watt per meter Kelvin. Okay, ni maklumat lagi dia bagi. Kemudian dia bagi tahu juga K untuk, saya tukar color lah Okay, K untuk insulation pula diberikan pada 0.038 watt per meter Kelvin. Okey. So ni semua maklumat-maklumat yang diberikan kepada kita. Kan, yang dia minta kita apa? Dia minta kita kira. Kan? Yang pertama, determine rate of heat loss, Q. Lepas tu dia suruh kita kira temperature drop. Okey. Temperature drop. Ni kita akan tengok macam mana kita nak approach benda ni. So ini adalah masalah bagi thermal resistant network. So secara asasnya very straightforward. Kita akan bermula daripada center of pipe. Heat akan bergerak daripada center of pipe. Okay, kita cari color lain sikit. Okay, daripada center of pipe. Okay, iaitu yang ini kita pakai T
steam. Okay. Kalau boleh saya cuba tukar yang ni. Okay, ni TS, T steam. Okay. So bermula dengan daripada T steam at the center of the pipe, heat akan mula bergerak dalam arah radial. Maknanya dalam semua arah radial. Cuma kita akan ambil salah satu arah. Katalah kita ambil arah melintang dia. Kemudian dia akan melalui rintangan pertama iaitu convection. Dan kemudian dia akan berjumpa dengan T inside. Okay. Okay, kemudian dia akan melalui pula rintangan yang kedua sebelum dia berjumpa T outside radius ataupun outer radius ataupun outer diameter. Kemudian dia akan mengharungi lagi rintangan yang ketiga dan berjumpa dengan T insulation. Kemudian dia akan jumpa pula dengan T infinity. Okay. Okay. So kita tengok dah ada belum semua maklumat ni sebenarnya. Okay. TS kita dah ada. Yang ini bersamaan dengan diberikan oleh 280 degree Celsius. So tak ada masalah. TRI ada? Tak tahu. TRO tahu? Tak tahu. T insulation tahu? T infinity tahu? Tahu. Iaitu pada 5 degree Celsius. Dan setiap satu ni yang diwakili oleh resistance. So let's say this is resistance 1, 2, 3, 4. Okay, kita semak satu-satu. Okay, let's take a look at resistance 1. Okay, resistance 1. Resistance 1 ni apa? Daripada center pipe ke inner radius ataupun inner diameter of the pipe. So yang ini adalah convection, iaitu 1 over H A. So H ni apa? H ni kita tahu H infinity 1, A ni A1. So dua-dua ni boleh cari H infinity 1 kita dah dimaklumkan. H infinity 1 adalah bersamaan dengan 80 watt per meter square K. A1 carilah rumus A dalam kes ni jangan pula cakap pi d square divided by 4. A1 ni pakai rumus 2 pi dl. Okay, 2 pi dl. Kalau dalam kes ni, kalau pipe nya tak dimaklumkan berapa L nya, ambil L bersama dengan 1. Maknanya nilai yang kita kira nanti adalah per unit length of the pipe. Okay, pi dl. Okay. Okay. So next, kita tengok pula R2. Pencipta R2 kita. R2 ni apa? R2 ni pula adalah resistance towards inside the pipe. So ini diberikan oleh ln R O divided by Ri divided by 2 pi KL. Semua ada. K untuk pipe kita dah tahu kat sini 0.15. RO pun kita tahu, Ri pun kita tahu. Okey, semuanya kita tahu. Okey, K kita tahu, L ambil sama dengan 1. So R2 tak ada masalah. Okey. Kemudian kita tengok pula okey. Kita tengok pula nilai nilai R3. R3 ni apa? R3 ni okey, saya tukar color. Sorry. Cuba konsisten ditukar color supaya awak rasa seronok tengok video ni. R3 sama juga, cuma kali ini adalah R insulation divided by RO divided by 2 pi KL lah. Yang K ni pakai K insulation. Yang tadi R2 pakai K pipe, yang ni pakai K insulation. So R3 pun tak ada masalah, kita boleh selesaikan. Kemudian kita ada R4. R4 pula apa? Sama macam R1, 1 over H infinity A. Kalau yang ni kita pakai lah A insulation. So H infinity berapa? Pakai H combine. Okay, pakai H combine. So H infinity sini adalah bersama dengan H combine. Ini je yang kita kena fokus sikit. A insulation pakai sama macam tadi 2 pi dl, tapi D sekarang ni ambil D insulation. Okay, thickness of insulation diberikan dalam soalan, so sepatutnya awak boleh carilah outer diameter of the insulation. Okay, so
selesai, tak ada masalah. So nak cari nilai Q. Very straightforward. Ambil je nilai Q. Q bersamaan dengan delta T divided by R total. So delta T ni apa? Delta T ni adalah daripada T infinity. Dalam kes ni yang tinggi adalah T dalam. So kita pakai TS tolak T infinity. Divided by R total. R total apa? R total adalah bagi kes ni semuanya adalah sesiri. So R total diberikan oleh hasil tambah R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. So kita dapatlah berapa nilai R total. So sekarang ni daripada semua ni kita boleh dapat nilai Q. Selesailah sepatutnya. So daripada sini lepas kita dapat semua ni kita boleh dapat nilai Q. So sekarang ni kita nak tengok pula soalan yang kedua ni. Dia tanya apa? Dia tanya determine the temperature drop across the pipe. So dia kata kalau sekarang ni masuk pada 280 keluarnya berapa? Disebabkan kehilangan haba ni berapa sebenarnya temperature keluar dia. So yang ini kita kena pakai di mana Q convection adalah bersamaan dengan delta Q bagi fluid. Delta Q bagi fluid. So kalau kita tengok delta Q bagi fluid ni macam mana? Delta Q bagi fluid ni sepatutnya kita kena ada kejap kita tengok soalan. Determine the temperature drop across. Sorry. Across the pipe shell and the insulation. Salah saya salah faham soalan. So apa sebenarnya yang dia nak suruh kita buat ni? Next dia tanya, boleh tak sekarang ni bagi tahu dia T pipe, iaitu inside the pipe, tolak T insulation berapa? Ini dia tanya. So macam mana nak cari ni? Nak cari ni kita kena main balik dengan network. Main balik dengan network. So kalau sekarang ni nak cari TRI, nak cari TRI, kita sepatutnya kita boleh pakai nilai Q yang sama. Ingat, ni adalah steady state heat conduction. So bila steady state heat conduction ataupun heat transfer, nilai Q across the network sama. So maknanya cuma kita kena ambil delta T ni, ambil delta T daripada mana? Daripada S ke RI sahaja. Lepas tu ni pula adalah R1. So daripada sini sepatutnya kita boleh hasilkan nilai TRI. Selesai TRI. Lepas tu nak cari T insulation pula. T insulation pula. Apa yang kita boleh buat adalah kita pakai nilai Q yang sama yang kita jumpa kat atas. Cuma yang sekarang ni kalau saya prefer pakai network yang paling hujung sekali ni lah, R4. R4 maknanya saya boleh tarik delta T between T insulation dengan ambient. Divided by R4. So daripada sini saya boleh dapat T insulation. So nak cari temperature drop adalah TRI tolak T insulation. So dapatlah jawapan untuk soalannya. So itu dia konsep penyelesaian dia, boleh buat. Sepatutnya faham lah. Kalau tak faham juga PM tepi. Itu dulu. Nanti saya akan cuba selesaikan lagi satu soalan daripada sama juga Amiratul Husna.